Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Kembali lagi bersama Cikgu Marliza dalam kelas Bahasa Melayu. Jadi selamat datang ke kelas Bahasa Melayu Cikgu Marliza pada hari ini. Baik, pada hari ini apa agaknya yang cikgu akan ajar kamu semua? Okey, cikgu akan ajar awak teknik bina ayat lengkap menggunakan kaedah skop. Okey. Jadi awak ingat yang ini skop. Okey, bila nak bina ayat, ingat skop. Okey, skop tu apa? Okey, kita tengok. Okey, skop Okey, apa dia skop? S maksudnya subjek. Okey, subjek. Okey, pelaku yang melakukan sesuatu aktiviti. Maksudnya siapa? S tu subjek atau siapalah. Okey. K mewakili kata kerja ataupun aktiviti atau perkara yang sedang dilakukan. Buat apa? Okey. O mewakili objek. Benda yang digunakan ketika melakukan sesuatu aktiviti. Objek yang digunakan. Okey. Dan P bermaksud perluasan atau penerangan. Keterangan yang lebih terperinci merujuk tempat, tujuan, kesan dan sebagainya. Kita boleh guna soalan di mana, untuk apa, supaya, agar, kerana dan sebagainya. Yang mana sesuai. Okey, baik, untuk memastikan awak faham konsep ini ataupun teknik ini, okey, cikgu akan beri awak latihan. Okey, kita akan buat sama-sama latihan ini. Jadi sebelum buat latihan, kita perlu baca terlebih dahulu soalan. Aktiviti di bawah menunjukkan situasi di sebuah taman ketika waktu lapang. Lengkapkan jadual skop, kemudian bina 5 ayat lengkap tentang gambar tersebut. Okey, dia suruh bina, kalau ikutkan di sini, dia suruh bina 5 ayat. Okey, jadi bila awak dapat soalan begini, lebih baik awak bulatkan 5 aktiviti yang ada dalam gambar. Okey, jadi contohnya kita boleh bulatkan yang ni. Okey, ni kita boleh letak nombor 1. Okey, lepas tu apa lagi? Yang ni kita boleh letak sebagai nombor 2. Termasuk ni kan sekali. Kita padam sikit sebab ini pun melakukan perbuatan yang sama. Ni sekali. Okey, ni nombor 2. Okey, lepas tu yang ni kita boleh letak sebagai nombor 3. Yang ini nombor 4 sebab dia nak 5 ayat kan. Lagi yang ini kita boleh letak sebagai nombor 5. Okey, jadi kita tengok satu-satu. Okey, jadi kita boleh letak nombor dekat sini siap-siap. Nombor 1. Okey, nombor 1 mestilah yang ni yang kita dah bulatkan ni tadi. Okey, subjeknya. Subjek tadi S tadi siapa kan? Siapa tu? Lelaki. Kita boleh letak sini lelaki. Okey. Okey, kata kerja yang terlibat, dia sedang membaca. Kita tulis membaca. Okey, apa objek yang terlibat di situ? Surat khabar. Okey, apa keterangannya? Okey, keterangan tadi kita boleh sebut di tempat dia di mana ataupun kenapa. Contohnya kalau katakanlah tujuan dia kan. Kenapa dia baca surat khabar? Untuk mengetahui hal ehwal semasa kan. Untuk mengetahui hal ehwal semasa. Okey. Baik, itu selesai. Tengok pula yang kedua. Okey, untuk nombor 2, okey yang ni. Satu keluarga rasanya ni. Okey, jadi sebuah keluarga. Jadi kita boleh tulis subjeknya keluarga. Okey, sebab ada ibu. Kalau tengok ni ada ibu, ayah, anak dia 3 orang. Okey, jadi sebuah keluarga lah. Okey, apa yang dia buat? Dia sedang memberi makanan kan? Ataupun menaburkan makanan
menabur dia menabur apa? Dia menabur makanan ikan kan? Makanan ikan. Okey? Jadi dia punya keterangan apa yang kita nak beri, kita boleh sebut di mana. Di mana dia berada ni? Okey? Sambil dia duduk kan? Di tepi kolam. Di tepi kolam. Okey? Selesai yang tu, kita tengok pula yang ketiga. Yang ketiga ni ada 3 orang ni. Lelaki semua kan? Okey, lelaki. Kita tulis situ. Lelaki. Okey, apa yang mereka ni buat? Nombor 3 ni. Okey, mereka sedang berjogging kan? Berjogging. Ada tak objek yang terlibat? Tak ada. Tak ada objek yang terlibat, tak payah letak. Okey, jadi biar kosong. Okey, keterangan. Mereka, kenapa mereka berjogging? Apa tujuannya? Okey, jadi salah satunya untuk menyihatkan badan kan? Untuk menyihatkan badan. Okey. Selesai yang tu. Yang keempat pula kita tengok. Okey, yang keempat. Yang ni. Okey. Jadi apa yang ada 3 orang budak ni kan? Budak lelaki lah. Okey, budak lelaki. Sebab ni budak kecil, kita tulis budak lelaki. Okey, apa yang mereka lakukan? Di basikal. Jadi mereka menunggang basikal ya. Kata kerjanya menunggang objek yang terlibat ialah basikal. Okey. Jadi apa tujuan? Okey, budak lelaki ni ataupun kanak-kanak lelaki ni, apa tujuan mereka berbasikal? Untuk apa? Apa tujuan dia? Mungkin untuk mengisi masa lapang. Boleh, tak ada masalah. Untuk mengisi masa lapang. Okey, dan yang terakhir, yang kelima. Okey, yang kelima. Okey, ada ibu bapa dan anaknya. Jadi, suami isteri. Mereka suami isteri kan? Jadi, kita boleh letak suami isteri. Suami isteri. Apa yang suami isteri ni buat? Dua-dua sedang memerhatikan anaknya kan? Memerhatikan anaknya. Okey, memerhatikan anaknya kan? Objek yang terlibat tak adalah. Okey, dia memerhatikan anaknya. Memerhatikan anaknya berjalan kan? Anaknya berjalan. Memperhatikan anaknya berjalan. Okey, objek yang terlibat tak ada. Okey, apa tujuan mereka memperhatikan anaknya berjalan? Okey, supaya keselamatan bukan anaknya kan? Anak mereka. Memerhatikan anak mereka. Supaya keselamatan terjamin. Terjamin. Tak nampak huruf J kat sini. Cikgu tulis sebelah. Keselamatan terjamin. Okey. Baik. Jadi kita dah selesai isi jadual skop ni. Jadi bila dah ada maklumat ni, senanglah kita nak bina ayat. Okey, kita cuba bina ayat bersama-sama. Okey. Jadi untuk nombor 1, sekejap. Okey, nombor 1 tadi, cikgu pun tak ingat, kena tengok balik. Okey, lelaki membaca surat khabar, mengetahui hal ehwal semasa. Jadi kita boleh tulis seorang lelaki
membaca surat khabar untuk mengetahui hal ehwal semasa. Okey. Baik, tengok pula yang kedua. Yang kedua, keluarga menabur makanan ikan di tepi kolam. Okey. Jadi kita boleh letak sebuah keluarga menabur makanan ikan sambil duduk di tepi kolam. Okey. Baik, kita tengok pula yang ketiga. Okey, yang ketiga, lelaki berjoging untuk menyihatkan badan. Okey, jadi kita buat ayatnya. Ada berapa orang lelaki tadi? 3 kan? Okey, jadi ada 3 orang lelaki. 3 orang lelaki berjoging. Okey, kalau awak nak tulis tambah mengelilingi taman boleh. 3 orang lelaki berjoging mengelilingi taman untuk menyihatkan badan. Okey. Baik, jadi kita tengok pula yang seterusnya. Yang keempat, budak lelaki menunggang basikal untuk mengisi masa lapang. Kita tulis. Ada 3 orang juga budak lelaki yang terlibat kan? 3 orang budak lelaki menunggang basikal kan? Menunggang basikal untuk nak sebut di taman pun boleh. Okey, tambah di taman kan? Okey, bolehlah kita tambah di taman ya. Okey, menunggang basikal di taman untuk mengisi masa lapang. Okey. Yang kelima, kita tengok. Okey, suami isteri memerhatikan anak mereka berjalan supaya keselamatan terjamin. Okey. Kita tulis sepasang suami isteri memerhatikan anak mereka berjalan supaya keselamatannya terjamin. Okey, jadi dah selesai 5 ayat. Okey, senang kerana kita dah tengok gambar, kita dah isi jadual skop ini, kemudian sangat mudah bila kita nak bina ayat. Okey,
Jadi latihan yang pertama selesai. Okay, cuba kita tengok untuk yang kedua. Okay, kita buat sama-sama. Okay, cuba kita tengok. Okay, untuk gunakan langkah yang sama. Okay, apa yang pertama kita perlu buat? Kita perlu bulatkan. Okay, dan nomborkan aktiviti-aktiviti yang terlibat. Okay, sebagai contoh, okay, ni dua orang ni sedang buat aktiviti yang sama. Kita bulatkan. Kita letak ni sebagai nombor 1. Okay, lepas tu yang ini boleh letak sebagai nombor 2. Okay, yang belakang ni ada ramai 3. Okay, tapi yang ni kan, kalau awak tengok yang belakang ni pun buat aktiviti yang sama kan dengan nombor 1 ni. Ini pun nombor 1 juga ni. Okay, lepas tu 1, 2, 3, 4. Okay, yang ini nombor 5. Ataupun ni pun boleh buat sekali, nombor 5. Okay, baik, kita cuba lengkapkan jadual skop ini. Okay, baik, jadi nombor 1, tengok nombor 1. Okay, nombor 1 ada 3 orang terlibat. 1, 2, 3 kat sini belakang. Jadi ada rasanya di mana? Oh, kita lupa baca arahan tadi kan. Arahan kena tengok baru kita tahu situasi ni berlaku di mana. Okay, gambar di bawah menunjukkan situasi gotong royong di Taman Muhibah. Lengkapkan jadual skop, kemudian bina 5 ayat lengkap tentang gambar tersebut. Okay, jadi kita tengok dekat sini ada 1, 2, 3. Okay, jadi ada 3 orang. Ada 2 lelaki dan seorang perempuan kan. Jadi ada lelaki dan perempuan lah. Lelaki, perempuan. Okay, kita tulis je dulu. Okay, apa yang mereka sedang buat? Mereka sedang mencantas pokok. Okay, mencantas. Apa objek yang terlibat? Pokok lah. Mencantas pokok. Okay, agaknya kenapa mereka mencantas pokok? Supaya apa? Okay, supaya kelihatan kemas. Kelihatan kemas. Kemas dan cantik lah. Kan? Okay, lepas tu kita tengok nombor 2. Nombor 2 yang ni. Okay, dia tong sampah. Dia buang sampah lah ni kan. Perempuan tu nampak gaya punya. Kalau tengok rambut macam perempuan. Jadi tulis perempuan. Perempuan. Membuang lah. Okay, apa objek yang terlibat? Tong sampah. Okay, dia membuang sampah ke dalam tong sampah. Okay. Ataupun boleh juga macam tu lah, membuang sampah ke dalam tong sampah. Okay, kenapa? Supaya taman ini bersih lah kan. Supaya taman bersih. Taman, kawasan taman. Okay, kawasan taman bersih. Kawasan taman bersih. Okay, lepas tu kita tengok gambar yang ketiga. Ada 3 orang ni. Lelaki kan. Lelaki. Mereka sedang buat apa? Nampak tak dekat belakang ni ada gambar bendera, bunga raya. Jadi mereka sedang melukis kan. Okay, melukis. Kalau lukisan pada dinding ni kita panggil mural. Okay, melukis mural. Okay, apa objek yang terlibat? Dinding kan. Okay, pada dinding. Apa tujuan mereka melukis mural ni? Untuk menceriakan. Kan, menceriakan Taman Muhibah. Taman Muhibah. Okay, kita tengok pula yang keempat.
Okey, yang keempat, ada 2 orang ni nampak macam budak kecil sahaja. Kita boleh tulis budak lah. Budak. Okey, mereka sedang buat apa? Mengelap tingkap kan? Mengelap tingkap. Kenapa mereka mengelap tingkap? Supaya tingkap bersih lah, kan? Supaya tingkap bersih. Okay, kita tengok pula yang kelima, yang terakhir, 2 orang ni. Okay, apa yang mereka buat? 2 orang penduduk, mungkin kita boleh guna penduduk. Asyik guna lelaki perempuan kan, kita guna penduduk. Okay, 2 orang penduduk ni sedang mengutip sampah kan? Mengutip sampah. Okey. Dia kutip sampah untuk dibawa ke tong sampah kan? Untuk dibuang ke dalam tong sampah. Tong sampah. Okey, jadi maklumat dalam jadual skop dah siap. Okey, jadi sekarang ni kita boleh tulis ayat yang lengkap. Okey, baik. Jadi berdasarkan maklumat tadi, okey, tengok balik. Kalau tak ingat, tengok balik. Okey, lelaki mencantas pokok, kelihatan kemas dan cantik. Lelaki dan perempuan ya. Ataupun kita boleh sebut 3 penduduk lah. Kan? Susahlah nak tulis lelaki perempuan kan, sebab jantina yang terlibat ada 2 dekat situ. Jadi kita buat penduduk. 3 orang penduduk. Okey, sebab apa 3? Ni 1, 2, belakang ada seorang lagi. Okey, jadi 3 orang penduduk. 3 orang penduduk mencantas pokok. Lepas tu apa? Supaya kelihatan kemas dan cantik. Supaya kelihatan kemas dan cantik. Okey. Tengok pula yang kedua. Okey, perempuan membuang sampah. Perempuan yang terlibat yang ni lah. Okey, seorang je yang terlibat ni. Jadi seorang perempuan. Seorang perempuan. Seorang perempuan membuang sampah ke dalam, ataupun boleh jugalah ke dalam tong sampah supaya taman bersih. Okey. Tengok pula yang ketiga. 3 lelaki melukis mural dinding menceriakan Taman Muhibah. Okey, jadi yang terlibat 3 orang kan? 3 orang lelaki melukis mural pada dinding untuk menceriakan. Kenapa cikgu guna Taman Muhibah? Sebab dalam soalan kata tak, ini adalah Taman Muhibah kan, gotong royong Taman Muhibah. Okey, jadi kita gunakan maklumat itu. Taman Muhibah. Okey, tengok yang keempat pula. Yang keempat. Okey, ni tadi cikgu lupa letak nombor letak nombor. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa cikgu suruh letak nombor? Supaya kita tak keliru yang mana kita dah buat, yang mana kita belum buat.
Okey, yang keempat, budak mengelap tingkap supaya tingkap bersih. Okey, 2 orang budak. 2 orang budak mengelap tingkap supaya tingkap bersih. Okey, baik. Dan kita tengok yang terakhir, yang kelima, penduduk mengutip sampah untuk dibuang ke dalam tong sampah. 2 orang kan? 2 orang penduduk mengutip sampah untuk, tak nampak sini sama bawah lah, untuk dibuang ke dalam tong sampah. Okey, baik, dah siap. Jadi sekarang ni awak dah pun pandai menggunakan teknik skop untuk membina ayat. Okey, cuba kita imbas kembali. Ini dia yang kita belajar tadi. Okey, kita lengkapkan dulu jadual ini, jadual skop. Okey, dah lengkap jadual, kita boleh bina ayat yang sangat bagus. Okey, lepas tu latihan kedua, kita isi dulu jadual skop dan kita dapat bina ayat yang baik. Okey, jadi cikgu harap teknik yang cikgu ajar ini dapat membantu kamu apabila membina ayat. Okey, bina ayat ini biasanya kita gunakan kalau dalam peperiksaan kertas penulisan, okey, bahagian A. Okey, yang akan mewakili 10 markah. Cikgu harap selepas ini awak boleh dapat 10/10 untuk karangan penulisan bahagian A. Okey, selamat mencuba.